Tema Sains Fizikal, Unit 5, Tajuk Elektrik. Standard karangan 5.2, Litar bersiri dan litar selari. Standard pembelajaran 5.2.3, Membanding dan membezakan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. 5.2.4, Mengeksperimen untuk membezakan kecerahan mentol dalam litar bersiri atau selari dengan mengubah bilangan mentol. 5.2.5, Mengeksperimen untuk membezakan kecerahan mentol dalam litar bersiri atau selari dengan mengubah bilangan sel kering. Hari ini kita akan belajar tentang kecerahan mentol dan faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol. Apakah perbezaan dari segi kecerahan pada mentol yang disusun secara bersiri dengan mentol yang disusun secara selari? Kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 123. Baiklah, perhatikan pada rajah litar. Yang mana satu litar bersiri dan yang mana satu litar selari. Cikgu harap kamu ingat yang mana satu litar bersiri dan yang mana satu litar selari. Ya, mentol yang disusun secara bersiri, mentol A dan B. Ini adalah litar bersiri, manakala litar selari, mentol disusun secara selari, iaitu mentol C dan D. Apakah perbezaan dari segi kecerahan pada mentol yang disusun secara bersiri dengan mentol yang disusun secara selari? Perhatikan gambar rajah ini. Litar bersiri dan litar selari. Perhatikan, adakah perbezaan di antara nyalaan mentol A, B dan nyalaan mentol C, D? Baiklah, mentol yang disusun secara yang mana satu? Menyala lebih cerah berbanding dengan mentol yang disusun secara yang mana satu? Baiklah, mentol yang disusun secara selari menyala lebih cerah berbanding mentol yang disusun secara bersiri. Perhatikan pada litar selari, lihat mentol C dan D. Nyalaan dia lebih cerah. Dia punya mentol menyala lebih terang. Berbanding dengan nyalaan mentol dalam litar bersiri. Dia tak berapa terang, kurang cerah berbanding dengan litar mentol dalam litar selari. Okey. Mentol yang disusun secara selari menyala lebih cerah berbanding dengan mentol yang disusun secara bersiri. Okey. Mentol disusun secara selari lebih cerah berbanding dengan mentol yang disusun secara bersiri. Mentol disusun secara selari menyala lebih cerah berbanding dengan mentol yang disusun secara bersiri. Perhatikan. Mengapakah mentol yang disusun dalam litar selari menyala lebih cerah? Mengapakah mentol yang disusun dalam litar selari menyala lebih cerah? Apa jawapan dia? Dapatkah kamu terangkan mengapa mentol yang disusun dalam litar selari menyala lebih cerah? Dalam litar bersiri, mempunyai satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Okey, ini sebabnya. Litar bersiri mempunyai satu laluan untuk arus elektrik mengalir.
Semua mentol akan berkongsi arus elektrik. Keadaan ini menyebabkan nyalaan mentol A dan B kurang cerah berbanding dengan mentol yang disusun secara selari. Ini adalah sebab mengapa terdapat perbezaan nyalaan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. Nyalaan mentol dalam litar bersiri dan nyalaan mentol dalam litar selari. Litar bersiri mempunyai satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Semua mentol akan berkongsi arus elektrik. Keadaan ini menyebabkan nyalaan mentol A dan B kurang cerah berbanding dengan mentol yang disusun secara selari. Cikgu harap kamu jelas dengan penerangan ini. Mengapakah nyalaan mentol dalam litar selari lebih cerah berbanding litar bersiri? Baiklah, dalam litar selari mempunyai lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Lebih laluan untuk arus elektrik mengalir. Jumlah tenaga elektrik yang mengalir melalui setiap laluan adalah sama. Keadaan ini menyebabkan nyalaan mentol C dan mentol D lebih cerah berbanding dengan mentol yang disusun secara bersiri. Perhatikan pada rajah ni, nampak tak yang ada anak panah ni adalah laluan arus elektrik mengalir. Okey, ini adalah laluan yang pertama. Perhatikan laluan yang kedua. Maknanya litar selari ini dia mempunyai lebih daripada satu laluan arus elektrik mengalir. Jumlah tenaga elektrik yang setiap laluan adalah sama. Jadi keadaan ini menyebabkan nyalaan mentol C dan mentol D menyala lebih cerah berbanding mentol yang disusun secara bersiri. Nyalaan mentol C dan D lebih cerah berbanding dengan mentol yang disusun secara bersiri. Ini ada perbezaan dia. Ini cikgu harap kamu jelas dengan penerangan ini. Jom fikirkan dan cuba jawab soalan ini. Uzair menyusun 5 mentol pada 2 susunan litar yang berbeza. Mentol dalam litar yang manakah menyala lebih cerah? Mengapa? Litar A dan litar B. Mentol mana menyala lebih cerah? Dapatkah kamu fikirkan apakah jawapannya? Mengapa? Apakah jawapannya? Baiklah. Mentol dalam litar B menyala lebih cerah berbanding litar A. Mentol dalam litar B menyala lebih cerah daripada litar A. Kerana litar B mempunyai lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir dan jumlah tenaga elektrik yang mengalir dalam setiap laluan adalah sama. Ini adalah jawapannya. Mentol dalam litar B menyala lebih cerah berbanding litar A kerana litar B mempunyai lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir dan jumlah tenaga elektrik
yang mengandung setiap laluan adalah sama. Okey, macam cikgu jelaskan tadi, litar bersiri dengan litar selari ada perbezaan dia dari segi laluan arus elektrik. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. Okey, kita nak lihat dulu apakah faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar bersiri. Faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar bersiri adalah bilangan sel kering. Bilangan sel kering. Okey, bilangan sel kering dan juga bilangan mentol. Nampak tak? Bilangan sel kering dan bilangan mentol. Ini adalah faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar bersiri. Bolehkah mentol dalam litar bersiri menyala dengan lebih cerah? Boleh ke tidak boleh? Apa jawapannya? Boleh kamu fikirkan? Faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol, adakah dengan mengubah bilangan mentol atau bilangan sel kering pada litar bersiri? Jom kita saksikan penyiasatan ini. Okey, raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang litar bersiri. Perhatikan gambar raja. Ada sel kering, ada dua mentol. Okey, penerangan satu demi satu mentol disambungkan pada litar itu dan kecerahan mentol-mentol diperhatikan. Satu demi satu. Okey, satu demi satu mentol disambungkan pada litar itu dan kecerahan mentol diperhatikan. Maknanya satu mentol, perhati tengok cerah atau tidak. Kemudian pemerhatian penyiasatan dicatat dalam jadual di bawah. Dicatat. Di sini kalau kamu nak cari pem boleh ubah. Ingat tak macam mana nak cari pem boleh ubah? Yang mana satu pem boleh ubah manipulasi, mana satu pem boleh ubah bergerak balas dan pem boleh ubah dimalarkan. Harap kamu ingat macam mana nak cari. Dan kamu tahu apa itu? Pem boleh ubah manipulasi, pem boleh ubah bergerak balas, pem boleh ubah dimalarkan. Baru kamu dapat jawapan. Perhatikan pada jadual ini, bilangan mentol sebiji, kecerahan mentol paling cerah. Bilangan mentol 2 biji, cerah. Bilangan mentol 3 biji, kurang cerah. Soalan, nyatakan pola perubahan kecerahan mentol apabila bilangan mentol bertambah dalam litar itu. Apa dia soalannya? Dia nak pola, nak tahu pola. Pola ni sama dengan corak. Kita tengok daripada ni dia punya sama ada corak dia bertambah, kurang atau sama saja, tapi daripada jadual ni dia nak perubahan kecerahan mentol. Tengok sinilah, walaupun dia tak ada dalam angka tapi dia ada dia punya susunan dia, corak dia, turutan. Okey, turut daripada paling cerah kepada kurang. Paling cerah dan kurang cerah. Maksudnya dia ikut susunan menurun ataupun berkurang. Jadi, pola perubahan kecerahan apabila bilangan mentol bertambah dalam litar, polanya ialah berkurang. Seterusnya, berikan sebab bagi pemerhatian di atas. Pemerhatian di atas. Apa pemerhatian yang kita buat tadi tu? Tengok sini lah pemerhatian dia bahagian kecerahan mentol. Kalau nak buat pemerhatian, tengok pada jadual.
Kecerahan mentol ni adalah boleh ubah bergerak balas. Okey, apa yang dicatat, yang diperhatikan. Okey, sangat terang, dan malap. Pemerhatian daripada jadual ni lah. Okey. Apa sebab? Sebab bagi pemerhatian di atas. Kenapa kecerahan mentol semakin malap? Ataupun kecerahan mentol semakin berkurang. Okey, apa dia? Apa yang boleh kamu terangkan daripada pemerhatian ini? Apakah pemerhatian yang kamu boleh buat? Okay, semua mentol dalam litar itu akan berkongsi tenaga elektrik daripada mana? Sel kering. Sel kering tadi cuma ada 2 biji saja. Ini menyebabkan kecerahan mentol berkurang. Okey, kecerahan mentol berkurang. Semua mentol dalam litar itu akan berkongsi tenaga elektrik daripada sel kering. Ini menyebabkan kecerahan mentol berkurang. Itu adalah sebab. Sebab ni alasan atau inferen bagi pemerhatian di atas. Pemerhatian di atas ni, kecerahan mentol berkurang. Soalan nak kamu bagi sebab. Sebab bagi pemerhatian di atas. Pemerhatian menyebabkan kecerahan mentol berkurang. Okey. Dia punya sebab bagi pemerhatian. Jangan bagi pemerhatian. Dia nak sebab atau alasan ataupun inferen daripada penerangan daripada pemerhatian yang kamu buat. Semua mentol dan litar itu akan berkongsi tenaga elektrik daripada sel kering. Ini menyebabkan kecerahan mentol berkurang. Harap kamu jelas dengan penerangan. 2. Jadual di bawah menunjukkan pemerhatian bagi suatu penyiasatan yang lain. Lihat pada jadual. Bilangan sel kering. 1 biji, 2 biji dan 3 biji. Sel kering yang digunakan. Bilangan mentol 2 sahaja. Ni 2 sama je. Kalau sama pun boleh ubah apa? Sama yang digunakan dan pun boleh ubah dimalarkan. Manakala kecerahan mentol, keputusan daripada penyiasatan, ini adalah pun boleh ubah bergerak balas. Bilangan sel kering adalah pun boleh ubah manipulasi. Boleh tak kamu buat inferen daripada pemerhatian ini? Okey, soalannya berikan inference bagi pemerhatian di atas. Macam mana pemerhatian? Lihat pemerhatian, kita tengok bahagian pun boleh ubah bergerak balas, iaitu kecerahan mentol. Bagaimana kecerahan mentol yang dapat kita perhatikan? Malap, terang dan sangat terang. Maknanya bilangan mentol, bilangan sel kering bertambah, kecerahan mentol bertambah. Maknanya kecerahan mentol di pemerhatian yang kita buat ini, kecerahan mentol semakin cerah. Kecerahan mentol semakin terang. Okey. Apakah inferen yang boleh kita buat daripada pemerhatian di atas? Okey, ini jawapannya. Cadangan jawapan, kecerahan mentol semakin bertambah kerana semakin bertambah arus elektrik dalam litar apabila bilangan sel kering bertambah. Nampak tak? Bilangan sel kering bertambah. Okey, arus bertambah. Bila arus bertambah, penyalaan mentol ataupun kecerahan mentol bertambah terang, bertambah cerah. Okey, ini adalah penjelasannya. Ini adalah inferen yang boleh kita buat. Okey, kecerahan mentol semakin bertambah, ini adalah pemerhatian kerana apa? Semakin bertambah arus elektrik dalam litar apabila bilangan sel kering bertambah. Ini adalah inferen daripada pemerhatian yang kita boleh buat. Okey, harap jelas dengan penjelasan. Seterusnya, apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? Kesimpulan. Nak buat kesimpulan macam mana? Ingat balik. Okey, kamu
tahu daripada awal tadi kita tahu pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah nak buat kesimpulan, kamu tengok pemboleh ubah manipulasi corak, pemboleh ubah bergerak balas corak. Okey, pada eksperimen ini penyiasatan ini bilangan sel kering dia punya corak dia bertambah. Tidak bertambah. Bagaimana pula dengan pemboleh ubah bergerak balas iaitu kecerahan mentol? Di mana coraknya? Malap, terang, sangat terang. Juga semakin bertambah. Okey, apakah kesimpulan yang boleh dibuat? PM corak, PB corak. Dapat jawapan? Okey, boleh buat tak? Boleh tak? Nak jawab soalan ni. Macam mana? Mudah je kan? Semakin bertambah bilangan sel kering, semakin bertambah kecerahan mentol. Bertambah ni corak, bilangan sel kering ni pemboleh ubah manipulasi. Okey, bertambah dia punya corak, PB corak. Ni adalah PB. Ni corak. Bertambah ni adalah corak. Okey, bilangan sel kering ni adalah pemboleh ubah manipulasi. Bertambah ni corak, kecerahan mentol pemboleh ubah bergerak balas. Okey, nak tulis macam mana? Kamu faham lah, kamu dah belajar tentang KPS, kemahiran proses sains, macam mana nak jawab. Dia ada keyword-keyword dia kan. PM corak, PB corak. Okey, semakin bertambah bilangan sel kering, semakin bertambah kecerahan mentol. Okey. Jom kita lihat apakah faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar selari pula. Adakah bilangan sel kering juga bilangan mentol? Adakah kedua-dua ini mempengaruhi kecerahan mentol? Jom kita saksikan penyiasatan faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dengan mengubah bilangan sel kering pada litar selari. Jom lihat penyiasatan ini. Raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang litar selari. Perhatikan gambar raja litar selari. Okey, satu demi satu sel kering. Satu demi satu sel kering disambungkan pada litar itu dan kecerahan mentol-mentol diperhatikan. Kita perhatikan kecerahan mentol. Pemerhatian penyiasatan dicatat dalam jadual di bawah. Okey, lihat jadual di bawah. Bilangan sel kering yang digunakan ialah satu sel kering kecerahan kurang cerah, dua sel kering cerah, tiga sel kering paling cerah. Okey, ni bilangan sel kering adalah pemboleh ubah manipulasi, kecerahan mentol adalah pemboleh ubah bergerak balas. Soalan macam tadi juga, nyatakan pola perubahan kecerahan mentol apabila bilangan sel kering bertambah. Apa jawapannya? Bila bilangan sel kering bertambah dalam litar itu. Okey, pola adakah bertambah, berkurang? Pola kecerahan mentol bertambah atau kurang? Boleh tengok pada jadual, iaitu kecerahan mentol kurang cerah, cerah, paling cerah. Maknanya semakin cerah kan? Kalau semakin cerah, bertambah. Inilah jawapan pola pola perubahan kecerahan mentol ataupun corak perubahan kecerahan mentol. Okey, seterusnya. Soalan ini bertanya pemboleh ubah. Jadi kamu bagi pemboleh ubah dalam penyiasatan ini. Pemboleh ubah dimanipulasi, apa jawapannya? Pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pada jadual ni pun kamu dah dapat cari pemboleh ubah manipulasi, iaitu bilangan mentol. Bergerak balas adalah
kecerahan mentol dan dimalangkan. Tak ada di sini. Jadi kamu kena fikirkan apa benda yang sama yang digunakan dalam penyiasatan ini. Jom cek jawapan. Okey, dimanipulasi bilangan sel kering. Ya. Bergerak balas, kecerahan mentol, dimalarkan. Ialah jenis mentol yang sama, kita guna jenis sel kering yang sama. Ada lain lagi tak? Dimalarkan ni ada lebih daripada satu. Okey. Daripada sekiranya dalam pemeriksaan kertas, dia tengok jawapan yang paling depan sekali lah. Jawapan. Okey. Seterusnya. Soalan hipotesis. Apakah hipotesis bagi penyiasatan ini? Nak jawab hipotesis ni sama juga dengan nak jawab soalan hubungan antara dua pemboleh ubah, kesimpulan. Apakah pemboleh ubah manipulasi dengan hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Nak jawab ni apa nak ada keyword? Sama juga nak jawab macam kesimpulan. Hipotesis ni buat masa mana? Kita buat sebelum melakukan penyiasatan. Okey. Apakah jawapannya? Kita tengok pemboleh ubah manipulasi tadi ialah bilangan sel kering. Pemboleh ubah bergerak balas adalah kecerahan mentol. Okey, bilangan sel kering biji, 2 biji. Okey, hipotesis dia dia punya corak tambah kan. Pemboleh ubah bergerak balas coraknya kurang cerah, cerah, paling cerah. Okey, jadi hipotesis yang boleh dibuat PM corak, PB corak apa dia? PM dia tadi bilangan sel kering, corak bertambah. Kecerahan mentol, pemboleh ubah bergerak balas dan corak dia tambah juga. Jadi bilangan sel kering bertambah, kecerahan mentol bertambah. Okey. Ya. Semakin bertambah bilangan sel kering, semakin bertambah kecerahan mentol. Kalau kamu tak boleh semakin pun boleh ya. Semakin ni adalah bukan kata hubung saja. Yang paling penting adalah corak dan PM, corak PB. Bertambah bilangan sel kering, bertambah kecerahan mentol. Ataupun bilangan sel kering bertambah, kecerahan mentol bertambah. Tadinya. Jadi jawapannya sama jugalah. Okey, yang penting ada corak dan pemboleh ubah. Corak PM, corak PB. Okey, seterusnya bagaimanakah kecerahan mentol pada litar selari diubah? Dapat diubah. Macam mana faktor macam mana yang nak mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar selari? Bagaimanakah dapat diubah? Okey. Gini. Kecerahan mentol pada litar selari dapat diubah dengan menambah bilangan sel kering. Okey, dapat diubah dengan menambah bilangan sel kering yang akan memberikan lebih tenaga pada litar selari. Okey, kecerahan mentol pada litar selari dapat diubah. Kecerahan mentol pada litar selari dapat diubah dengan menambah bilangan sel kering yang akan memberikan lebih tenaga elektrik pada litar. Nampak tak? Okey, kecerahan mentol pada litar selari dapat diubah dengan menambah bilangan sel kering yang akan memberikan lebih tenaga pada litar. Bila tenaga lebih, mentol yang akan menyala lebih terang. Gitu. Jom fikirkan. Pada pendapat kamu, adakah kecerahan mentol dalam litar selari akan kurang jika bilangan mentol bertambah? Macam mana? Dapat kamu? Okey. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 128. Bincangkan. Okey, kamu bincangkan apa yang kamu dapat. Apa pendapat kamu? Kecerahan mentol dan litar selari akan kurang jika bilangan mentol bertambah? Kurang atau tidak? Ingat balik apa yang dah kamu belajar. Okey, kamu boleh rujuk pada buku teks kamu. Muka surat yang tadi tu muka surat berapa? 128. Okey, bilangan mentol. Ana, apa ada pendapat kamu? Adakah kecerahan mentol dan litar selari akan berkurang jika bilangan mentol bertambah? Soalannya. Saya tidak fikir begitu.
Saya tidak fikir begitu, Ravi, kerana litar selari mempunyai lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Oleh itu, jumlah tenaga elektrik yang mengalir pada setiap cabang juga adalah sama. Ini dia kata kunci dia ni. Okey, litar selari mempunyai lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Oleh itu, jumlah tenaga elektrik yang mengalir pada setiap laluan adalah sama. Okey, macam soalan tadi. Maknanya, kecerahan mentol dalam litar selari dia tak berkurang. Tetap sama. Okey. Saya setuju dengan kamu, Ana. Okey. Apabila bilangan mentol bertambah, kecerahan mentol tidak berubah dalam litar selari. Okey. Bilangan mentol tidak berubah. Maknanya, bilangan mentol tidak mempengaruhi kecerahan mentol. Okey, kamu boleh jalankan eksperimen untuk membuktikan hipotesis ini. Kamu boleh rancang nampak eksperimen memandangkan PDPR. Kamu boleh lihat, baca dalam buku ataupun perhati daripada video-video yang cikgu bagi banyak penerangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. Perhatikan, wah mentol dalam ketiga-tiga litar selari menyala dengan kecerahan yang sama. Maksudnya sama cerah. Okey, kecerahan yang sama. Kecerahan yang sama. Okey, menyala dengan kecerahan yang sama. Jadi, eksperimen ini membuktikan bahawa kecerahan mentol dalam litar selari tidak berubah jika bilangan mentol bertambah. Okey. Daripada sini pun maknanya kamu belajar daripada pemerhatian ni, bahawa kecerahan mentol dalam litar selari tidak berubah jika bilangan mentol bertambah. Sebab apa? Ini penerangannya. Sebab litar selari mempunyai lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Oleh itu, jumlah tenaga elektrik yang mengalir pada setiap cabang juga adalah sama. Maksudnya penyalaan mentol ni, susunan secara selari, penyalaan mentol adalah sama cerah. Okey. Apakah kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari? Apakah kesimpulannya? Apa jawapan kamu? Baiklah. Faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol. Faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar bersiri ialah dengan mengubah bilangan sel kering atau bilangan mentol. Manakala dalam litar selari pula ialah dengan mengubah bilangan sel kering. Ingat balik apa yang cikgu terang tadi. Okey, faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar bersiri ialah dengan mengubah bilangan sel kering atau bilangan mentol. Manakala dalam litar selari pula ialah dengan mengubah bilangan sel kering. Ini adalah faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari.